Assalamualaikum, selamat pagi. SMK macam biasa, ada menerima beberapa soalan lah yang ditanya kepada SMK. Soalan yang pertama adalah berkenaan dengan induk yang sesuai untuk dikahwinkan. Bagi SMK lah secara daripada pengalaman, induk yang terbaik mestilah induk yang kita kata daripada baka yang baik. Itu satu. Yang kedua, induk tu kalau dia bukan induk dara, maksudnya induk yang kita memang induk lah, maksudnya dah guna pakai untuk breeding lah, mesti mempunyai berat yang kita bila kita pegang ayam yang ringan yang berat ni, kita akan tahu ayam yang induk yang baik ni dia punya berat yang kita kata berasa lah kita pegang ayam tu. Yang kedua adalah bulunya agak kita kata tebal, saiznya kalau boleh agak besar sedikit, dan mukanya berwarna merah. Maksudnya di bahagian mukanya tu tidak pucat, merah. Selepas tu bila kita nak pegang induk tu seolah-olah macam dia kembang, dia punya sayap tu seolah-olah macam dipanjat oleh jantan. Maknanya induk macam kita dah ready lah. Itu kalau pada pendapat saya lah. Lepas tu kalau daripada segi makanannya, sebelum kita kahwinkan dia, kita bagi dia makan agak banyak lah berbanding dengan ayam yang lain. Biarlah kalau dia nak buang tu, dia nak cakar-cakar buang cari tu, yang tu cakar buang tu biasa lah. Tapi kita bagi dia banyak makanan lah. Kalau boleh jagung dengan dedak hitam tu biar seimbang lah, banyak. Dan sebelum kita seminggu, 2 minggu sebelum kita bagi kepada ayam jantan, kalau boleh kita suap dulu tulang sotong lah kepada induk tu. InsyaAllah induk tu dia kata orang lebih bersedia lah untuk kita kata untuk breeding, supaya induk tak ada kata orang potensi untuk makan telur kerana kurang kalsium dalam badan, terpaksa makan tulang cengkerang ataupun kulit telur kan. Dia patut kulit telur sebab dia nak ada kelebihan daripada segi makanan dalam bentuk kalsium. Tapi jangan ingat pula bila kita sebut kalsium, kita kata orang benarkan penggunaan pil kalsium. Tu kalau boleh janganlah, sebab pil kalsium ni dia dibuat untuk sebab-sebab tertentu. Contohnya pil kalsium untuk manusia, dia punya dosage dia tu, kandungan dia tu mengikut jumlah yang sesuai untuk manusia. So untuk ayam ni, ayam serama ni sebab dia kecil berbandingan ayam-ayam lain yang ada, sebab kebanyakan ubat yang ada pun ubat kalsium dia tu untuk ayam yang bersaiz agak besar, bukannya ubat tu dibuat khas untuk ayam serama. Sebab ayam serama ni adalah produk Malaysia, maka penjual-penjual produk untuk ayam serama ni di Malaysia masih kurang. Ada pun kita kata cuma bersegi tradisional lah, secara kecil-kecilan, tidak ada yang dikomersialkan secara besar-besaran yang khas untuk ayam serama. Setahu saya lah. Jadi untuk dosage tu kita agak kata orang agak gusar lah sedikit. Sebab tu kalau boleh gunalah tulang sotong lah. Yang tu lah yang saya sarankan lah kalau boleh. Okey, itu berkenaan dengan induk tadi lah, yang kita kata untuk sesuai untuk kita guna untuk breeding lah. Okey, yang kedua, soalan yang kedua, 8 biji telur dekat sementara. Okey, ayam dia ni dah bertelur 8 biji. So dia nak tahu adakah 8 biji ni akan menetas sama waktu ke dan sebagainya ke apa ke. Bagi saya macam ini, berdasarkan pengalaman yang saya ada, tidak kira pun berapa biji telur ayam serama yang tuan-tuan ada, bila induk itu mengeram, dia cuma akan kita kata menetas untuk telur yang kita kata di bawah 10 hari lah. Selebih pada 10 hari tu, kalau lebih pada 10 hari tu, untuk dia menetas tu, bila induk tu dah mengeram tapi telur tu dah lebih daripada 10 hari, kemungkinan untuk menetas tu kita kata agak sukar lah. Tu kalau tanya kepada saya lah. So kalau apa yang saya buat adalah apabila hari kira dalam tempoh 12 hari, 13 hari selepas induk mengeram, saya akan buat candling dan saya akan lihat dekat telur sama ada kehadiran urat pada telur, urat-urat merah pada telur. Kalau ada, saya biarkan telur itu pada induk, dan kalau tidak ada, saya akan alih lah
bawa keluarlah supaya telur-telur yang lain yang ada, kita kata ada urat ada urat benih tu lebih mendapat kepanasan yang sewajarnya lah, daripada dia telur banyak-banyak tetapi yang menetasnya cuma 1-2. So kita bagi concentration dekat telur yang mana yang ada benih saja. Tu kalau saya lah. Lagi satu, bila induk itu masuk mengeram dan saya alih di tempat untuk kita kata macam satu bilik wad untuk menetas lah untuk mengeram lah kan. Saya akan letak induk tu, alih warna induk tu pada waktu malam, dan pada keesokan paginya saya akan letak tu dead dew untuk induk tu menetas. Biasanya ayam serama dia akan menetas dalam kita kata tempoh 19 ke 21 hari, tetapi saya akan letak dekat pintu remban saya tempoh dead dew nya tu adalah dikira sebanyak 25 hari daripada tarikh saya start alihkan dia lah. Sebabnya kenapa saya letak 25 hari ini adalah kerana telur-telur yang mengeram, dia ram tadi itu, kadang-kadang induk ni dia mengeram dalam tempoh, sebelum kita tengok dia mengeram tu, dia dah mengeram dah. Tapi kita tak perasan. Itu satu lagi adalah keadaan telur tu sendiri yang kita kata tidak menentu lah. Sebab ada yang awal, ada yang kemudian. So tempoh kematangan telur tu pun dipengaruhi oleh situasi semasa yang seperti gitulah, panas induk dan sebagainya, dikacau oleh bapa ayam dan sebagainya. So kalau saya letak plus minus, sebenarnya 21 hari tapi plus minus 5 day ataupun 4 days. So saya letak itu 25 hari lah, senang cerita. Okey, itu adalah untuk menjawab kepada persoalan mengenai telur lah yang untuk menggerak. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga, ekor ayam. Okey, ekor ayam. Beberapa hari yang lepas ataupun minggu lepas, saya ada upload satu video mengenai cara untuk kita kata ikat ekor ayam kan. Tetapi dekat sini saya suka nak bagi tahu, bila kita mengikat ekor ayam, pastikan kedudukan ekor tu adalah 45 darjah. Kalau ekor tu kucuk, walaupun dia turun tetapi dia kucuk, dia kurang daripada 45 darjah. Dalam segi untuk biasa dekat rebah tak ada masalah, tetapi kalau kebiasaannya kita lakukan sebegitu, maknanya kita salah ikat. Poin yang kita ikat ekor tu salah. Dan kalau daripada segi pengadilan, kalau ekor tu dah kucuk, bukannya 45 darjah, maka ayam tu tidak mendapat markah yang sepatutnya lah. Nanti akan tanya-tanya pula, ekor dah okey, ayam dah selam, kenapa ekor markah ekor saya ni tak okey walaupun bilah semua cukup, ekor ibu semua cukup, ada bulu pengasuh kiri kanan seimbang. Benda-benda macam itu pun perlu diambil kira lah.